السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Penyampai berkaliber, pengisian bermutu, Inspirasi Inforia Islami. Semuanya di IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Suti Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah masih bersama untuk khas Raya Idul Fitri bersama saya Mona Jasman, Masin Alias dan juga Wan Roslili. Ya, masih lagi bersama anda dan hari raya yang kedua hari ini. Masih lagi riang-riang Idul Fitri, tapi sentiasa mematuhi akhlak dan prinsip-prinsip adab ni, insyaAllah. Ya, semalam kita dah bercakap berkenaan akhlak adab ya. Hari ini masih lagi merupakan awal raya. Jadi kita pun masih lagi nak cerita berkenaan raya dan juga Idul Fitri hari ini, insyaAllah. Ya. Dan untuk waktu ini alhamdulillah kita akan bersama tetamu yang akan menceritakan tentang raya syariat atau adat. Ya. Bersama-sama kita semua kita insya-Allah. Tadi kita bersama insya-Allah yang bahagia Ustaz Haji Nurul Aswar Nasrun datang dari jauh ni ya. Kita terbangkan khas dari utara tanah air. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat semua? Alhamdulillah. Ustaz sihat. Sihat, alhamdulillah. Selamat Hari Raya. Ya, selamat Ustaz. Selamat Raya Ustaz. Hari raya kedua Ustaz ke mana ni? Beraya di mana? Saling kunjung mengunjungi lah. Alhamdulillah hari ini dapat ziarah dekat jiran-jiran yang berhampiran dengan rumah lah. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi Ustaz, kita nak cerita berkenaan dengan raya ni sebabkan masih lagi awal raya dan kita pun dah 2 tahun tak berhari raya berkunjung. Maksudnya bersama dengan sanak saudara, bersama kawan-kawan. Jadi kadang-kadang kita pun dah lupa yang mana satu syariat, yang mana satu adat. Ya, betul. Dah macam-campur. Macam-campur, macam dah keliru lah. Dah lah sebelum ni walaupun kita berhari raya, kadang-kadang kita campurkan je adat ke budaya ke syariat ke, kadang kita pukul rata je semua kan. Ya, betul. Ikut dan kena mau utara. Betul. Dan mungkin untuk waktu ini sebagai mukadimah Ustaz, kita nak tahu bagaimana kita nak melaksanakan ibadah tu dengan penuh dengan syariahnya, bukannya kita nak keluar sebagai adat sahaja apa yang kita buat, tapi mengikut syariah Islam juga. Bagaimana Ustaz? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya saya ucapkan dululah kepada Juruhebah dan DJ yang bertugas pada pagi Hari Raya yang kedua ni lah. Terima kasih.
dan begitu juga kepada semua pendengar radio IKIM yang mungkin sedang melakukan amalan kunjung mengunjung, ziarah menziarahi pada pagi hari raya hari inilah. Dan insya-Allah bila kita sebut tentang sambutan hari raya Aidilfitri ini, sama ada dari sudut adatnya atau dari sudut syariatnya, pertamanya kita perlu memahami sebenarnya asas sambutan hari raya Aidilfitri. Hari raya ini dia satu perayaan yang berbentuk syariat. Bukan dia datang dalam bentuk adat. Ialah hari raya adalah sambutan yang kita nak meletakkan sebagai tanda syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala atas konsep setelah kita beribadah sebulan di bulan Ramadan, lalu ganjarannya Allah berikan kepada kita dengan sambutan hari raya Aidilfitri. Lalu sambutlah kita hari raya ini dengan satu raya yang penuh dengan syariat. Ialah adat itu perlu ada juga dalam konsep kita hidup bermasyarakat ni. Contohnya macam amalan ziarah menziarahi, kan, kunjung mengunjungi. Kita pergi rumah adik-beradik kita, ada kakak, ada adik ipar, ada duainya sebagainya, kan. Jadi adat kita ziarah itu bagus. Tetapi bagaimana adat untuk kita nak menziarah itu? Kita juga perlu memahami konsepnya. Macam contohnya para pendengar yang dikasihi sekalian. Contohnya kan macam kita pergi adab ziarah kan. Ziarah ni jangan kunjung rumah orang terlalu lama. Kadang-kadang orang pun kadang rimat bahasa Kedah kan. Rimat juga. Duduk punya lama sampai 3-4 jam tak balik lagi. Sampai bertukar-tukar air dah. Hidang air kopi, lepas tu hidang teh, lepas tu hidang air oren. Lepas tu tak ada air dah nak hidang. Air kosong je Ustaz. Air kosong dah. Tanda nak suruh balik. Hidang air. Nak suruh balik dah. Signal. Sebab dah terlalu lama. Jadi pertama faham bahawa adat itu kunjung mengunjung, tetapi kita memahami dalam bentuk syariatnya. Yang kedua, niat kita kunjung mengunjungi ni. Jangan sampailah kita kunjung ini kerana niat yang lain. Jadi niat kita untuk mempersaudarakan antara kita lah. Kan? Yang ketiganya, bila nak kunjung mengunjungi ini, pilih masa yang sesuai. Kadang-kadang dia pergi nak menziarahi sanak saudara dia pukul 12 malam. Orang dah tengah tidur. Dia pergi call, ni maklum nak pergi ziarah pukul 12 malam. Jadi adat itu perlu disulam juga dengan bentuk syariatnya. Betul. Kan? Contohnya pakai pakaian yang sesuai nak pergi ziarah ni. Ini kadang pergi ziarah macam nak pergi main bola dah. Jadi kunjung mengunjung, ziarah menziarahi, tapi biarlah ada adat dan dalam bentuk syariatnya itulah. Jadi kalau boleh kita melihat kepada juga bagaimana kita berterima kasih kepada tuan rumah bila kita dah selesai kunjung mengunjungi. Itu pun ada adat kita yang patutnya kita raikan bersamalah. Jadi bila orang Melayu ni, bila dia adat kan, bila pergi rumah kita bagi salam. Salam tu pun bentuk syariat, tapi jangan sampai kita melanggar batasan syariat itu. Jadi Nabi SAW juga pernah sebut pada kita. Nabi sebut lisaim farhatun inda iftari wa farhatun inda liqa'i rabbi. Ada dua kegembiraan menanti orang yang berpuasa. Yang pertama kata Nabi, farhatun inda iftari, kegembiraan ketika mana kita berbuka. Ada sebahagian ulama meletakkan hadis ni berbuka memberi makna dengan sambutan hari raya. Jadi hari raya yang kita sambut ini sebagai tanda kegembiraan kita kepada apa yang telah kita lalui ibadah selama sebulan di bulan Ramadan, maka Allah berikan juga kebaikan untuk kita sambut perayaan ataupun sambutan hari raya Aidilfitri ini dengan bentuk ibadah dan juga syariatnya. Masya-Allah. Menarik Ustaz sebutlah sampai pukul 12 malam pun masih lagi nak pergi raya rumah orang. Sebab adat jadual berkunjung tu terlampau banyak masuk sekarang. Dia tak ambil kira dah berkenaan dengan orang lain yang dia fikir diri dia je. Tapi bila Ustaz cerita pasal adat ni kan, mungkinlah kita tengok adat yang banyak yang tak berapa elok ni Ustaz kan. Kalau katakanlah bila orang dengar ni tak apalah, kita dah biasa buat adat ni macam ni, tapi mungkin Ustaz boleh
kongsi juga cerita juga. Kalau adat-adat yang tak baik ni, sebab ada juga adat yang baik-baik kan. Kita ambil yang adat yang kurang baik ni ataupun yang tak baik ni. Kalau kita buat juga, kita hiaskan juga adat-adat yang tak baik ni dalam suasana Aidilfitri, sebab kita masih lagi raya kedua, awal lagi, banyak lagi nak raya sebulan lagi nak. Jadi apa kesannya Ustaz supaya orang yang dah biasa dengan adat ni supaya kita lebih faham lagi Ustaz? Ya. Dia gini, bila kadang kita amalan kunjung mengunjungi ni kan, ataupun amalan-amalan lain lah, contohnya macam ziarah kubur semuanya kan. Ni hari pertama kemarin ni kita raya, ramai orang yang dah pergi ziarah kubur lepas main raya sebagainya. Kemudian dia pergilah dengan saudara dia untuk pergi ziarah kubur. Sampai di kubur, masalahnya ialah kita dah selfie dah pula. Kemudian kita letak Yasin di situ, kita tekak gambar masuk dalam media sosial kita. Kan? Jadi amalan kunjung, amalan ziarah kubur itu baik. Nabi minta untuk kita ziarah kubur, bagus. Ziarah kubur kita sedekahkan Fatihah. Tapi dah lain macam dah sekarang ziarah kubur ni. Dia pergi ziarah kubur, kemudian dia buat selfie, dia pergi buat video TikTok lah sebagainya kan. Sampai dah jadi hilang kepada bentuk syariat itu. Yalah, pergi ziarah kubur, pergilah. Nak maklum, nak bagi tahu orang sampai kita menidakkan dalam bentuk syariat. Ini salah lah. Kita pergi ziarah kubur, pergilah. Tapi jangan sampai ziarah kubur itu sampai kita selfie di kubur, tangkap gambar batu nisan, tangkap gambar susunan batu-batu yang ada di sekeliling kubur, kemudian letak surah Yasin depan batu nisan. Ni ada orang buat. Kemudian dimasukkan dalam media sosial dia, Facebook dia, Instagram dia. Iyalah, ziarah kubur itu syariat. Tetapi jangan sampai kita akhirnya melanggar batasan syariat itu dengan etika-etika yang tidak patutnya kita lakukan lah, di tempat yang macam itu. Sepatutnya apa kita buat di kubur? Kita sedekahkan Fatihah, kemudian kita bacakan doa, ataupun kalau ada masa kita baca tahlil, ataupun kita buat kita baca Yasin di kubur sebagai satu bentuk yang kita nak lihat bahawa ketinggian syariat itu patut didahului daripada adat. Tapi hari ini pergi ziarah kubur semata-mata untuk nak bagi tahu kata dia tu dah pergi ziarah dah. Kemudian masuk dengan bentuk-bentuk yang elemen-elemen yang tidak baik. Akhirnya dia akan bagilah kesan kepada pendidikan tarbiyah dalam masyarakat. Ya. Sebagai contoh kan, baru ni kalau kita lihat banyak isu-isu yang ada dalam masyarakat kita lah, yang sepatutnya kita perlu mendepani dengan ilmu. Yalah, macam benda-benda yang kita kadang nak diviralkan yang bukan, kita kunjung mengunjungi sehingga kadang diviralkan bentuk-bentuk yang tak baik dari sudut adat kesopanan kita bagaimana. Yang ini kita perlu melihat supaya kesan dia tidak memberikan kesan yang tidak baik kepada generasi-generasi lain. Kalau kita tidak meletakkan pembezaan di antara betul dengan salah, akhirnya nanti kalau golongan yang sekarang ni ada, dia golongan yang buat ini, dia akan kata benda tu betul. Kalau kita tidak buat sesuatu daripada salah. Betul. Kan? Jadi macam contohlah budaya yang ditegur oleh Datuk Mufti kita kan, tentang isteri yang juga kalaulah kita tidak memberikan teguran daripada sekarang, dia akan jadi trending pada masa akan datang. So trending yang tidak sihat inilah yang akan memberikan kesan kepada generasi bahawa apa yang mereka buat itu benda yang betul. Sedangkan benda itu tak betul dalam masyarakat. Benda itu patut dicegah dan ditegak dalam masyarakat kita. Umpamanya macam itulah, kita pergi rumah, kita selfie gambar tuan rumah, kita selfie gambar rumah dia dekat ni baru keluar dari dapur tudung saya ingat kita pun pakai lawa-lawa kita selfie. Kemudian dia pergi tangkap bilik tidur gambar kawan tu lah kan. Jadi benda-benda yang macam ni dia bagi kesan pada generasi hari ini. Saya tu kita bimbanglah kalau kita melihat kepada
kesan hari raya itu, sepatutnya hari raya disambut dengan bentuk ibadah. Tetapi ibadah itu dia sulam dengan bentuk maksiat. Kan? Jadi, sepatutnya kita angkat nilai syariat itu di atas. Tapi hari ini kita kesampingkan bentuk syariat, kita kesampingkan ibadah, dan kita angkat norma yang tidak sihat dalam masyarakat kita. Jadi akhirnya dia akan memberi kesan yang besar kepada generasi yang ada hari ini. Tarbiyah itu. Jadi bila kita sebut dengan nilai tarbiyah itu dalam konteks kita berhari raya hari ini. Contohnya hari ini hari raya kedua kan, kita dah sambut perayaan sambutan Aidilfitri, dah hari raya kedua, dah masuk hari kedua. Nanti akan ada hari rumah terbuka, hari raya terbuka. Hari ini rumah terbuka hari ini orang dah tak peduli dengan jemputan dah. Semua orang nak pergi je. Padahal pun pergi juga. tak jemput pun pergi. Tak boleh. Hukumnya haram. Sebab sambutan perayaan hari raya, walaupun dia buat rumah terbuka, open house, nama open house, tapi perlu ada jemputan. Kalau tak jemput, tak boleh pergi. Ada ramai orang ini, dia buat jemputan, dia tak apa, orang hari raya, pergi je. Tak. Memang selalu dengar tu Ustaz. Ya kan? Ya kan? Sebab tu dalam konteks inilah kita nak betulkan persepsi masyarakat kita yang salah ni. Jadi nak betulkan sebelum trending macam ni dia berterusan sampai bila-bila. Dan akhirnya yang salah itu akan dipikirkan betul. Itulah dalam bentuknya. So kesan ini kepada bentuk syariat supaya masyarakat kita perlu dididik dengan jalan syariat yang betul. Ini. Jadi bentuk-bentuk macam ni perlu diketengahkan. Jadi bila radio IKIM kita nak bawa elemen-elemen ibadah ini, dia perlu disulam dengan ilmu. Kan? Jadi macam pagi ni bila kita sambut hari raya ini, kita dah makan kuih, dah makan ketupat. Hari raya kedua ni kawan dia orang tak buat orang tak makan kuih dah ni. Hari kedua ni orang tak makan nasi. Kacang nasi. Tambah perut orang kita ni pula, dia bukan tak hari raya. Dia nak ada laksa pun dia tak tahan. Sampai 3 hari dia cari rumah yang ada nasi. Betul. Dia call, ni maklum, buat nasi boleh nasi. Dia lapang ni. Jadi, dia pergi rumah nak makan nasi aja. Rumah tak ada nasi, dia tak makan. Yang keseterusnya, kadang-kadang ada rumah yang kita pilih. Rumah ni tak payah pergi. Dia kepo lah rumah ni. Jadi Dia bagi duit RM1 je. Bagi duit RM1 je. Ataupun rumah ni dia ni tak bagus lah, dia ni dah rumah pun buruk, Air kosong je. Air kosong je kan. Jadi kita pergi raya tu bukan untuk makan tadi, tapi untuk amalan, untuk menyatukan silaturahim. Kita 2 tahun dah tak raya kan, duduk di rumah baca kutubah sendiri raya kedua sampai kesedap. Jadi dia pergi dah 2 tahun tak beraya, dia duduk dengan adik-beradik dia saja. Tapi tahun ini bila ada sambutan hari raya, kita orang Kedah kata pedor. Pedor, kita jaga hari raya ni menjadi hari raya dalam bentuk ibadah. InsyaAllah. InsyaAllah. Ya Ustaz, bila kita bercakap tentang hari raya ni Ustaz, kita akan macam mana pun kita akan kaitkan dia satu hari yang mendatangkan kegembiraan. Kan sangat menggembirakan. Tapi bila kita bergembira tu janganlah sampai tak ingat dunia. Macam tu sebab Islam ajar kita, Ustaz banyak sebut tentang syariat tadi. Syariat mengajar kita satu benda, setiap perkara tu yang terbaiknya ialah bersederhana. Khairul umuri awsatuha. Macam mana Ustaz? Bila orang ni dia seronok sangat sampai tak ingat dunia, dia tak ingat orang-orang yang susah, dia tak ingat anak yatim, dia tak ingat orang yang sedang sakit, orang yang kehilangan harta benda, kehilangan ahli keluarga. Macam mana kita dalam situasi ni kita nak sedarkan, mula dengan diri kita dululah, bahawa boleh bergembira tetapi ada had dan batasannya. Betul Ustaz. Dan untuk soalan ini kita beri Ustaz rehat sebentar untuk kita dengar jawapannya bersama para pendengar. Kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk anda terus setia bersama kami hanya di Radio IKIM.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirmuafi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirmuafi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirmuafi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirmuafi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirmuafi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bicara bermanfaat berbagai segmen rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama kami pada waktu ini untuk Warna Idul Fitri bersama saya Mona Jasman, Masih Alias dan Wan Roslidi. Ya, dan masih lagi dalam Sunnah Idul Fitri. Segmen kita hari ini Sunnah Idul Fitri untuk raya kedua. Masih lagi bersama dengan yang bahagia Ustaz Haji Nurul Aswar Nasrun. Masih lagi kita bicarakan berkenaan dengan raya syariat ataupun adat. Ya, banyak nasihat dah Ustaz berikan. Nak minta Ustaz jawablah soalan yang kita tinggalkan tadi. Ustaz, tentang nak seronok ni ada had dan batasnya. Baik-baiknya dan kita bergembira, kita ingat kepada mereka yang tiada. Maksudnya tak seperti kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kembali kita ke konti radio IKIM lah, insyaAllah. Ada hari raya kedua ni lah kan. Jadi sebagaimana yang kita fahami lah bahawa kegembiraan ini sepatutnya kita memahami bahawa tanda syukur itu dia mendatangkan kegembiraan. Tanda syukur itu. Itu Allah sebut dalam Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang syukur dengan nikmat kami, maka siapa yang syukur dengan nikmat kami akan tambah nikmat itu.
Tapi barang siapa yang kufur, ingatlah azab kami pedih, kata Allah. Jadi bila Allah sebut dengan tanda syukur, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang syukur, kami tambah nikmat ini. Jadi kalaulah kita merasakan bahawa kegembiraan yang kita ada hari ini, raya kedua ini, kegembiraan itu dia bukan datang begitu. Sebab kegembiraan ini dia datang, dia lahir daripada nilai rasa bahagia dalam hidup dia. Allah sebut dalam Quran, man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah kata barang siapa yang beramal soleh, baik lelaki maupun perempuan, sedang dia beriman kepada Allah, lalu kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan. Kamilah, yakni Allah, yang akan menghidupkan kalian dengan satu kehidupan yang sangat bahagia. Dan walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan Allah kata, kamilah yang akan memberikan ganjaran pahala di atas apa yang telah kalian kerjakan. 2 poin dekat sini, isu yang saya nak cuba ketengahkan, iaitulah nilai bahagia ini dia bukan datang begitu. Ada orang yang memahami elemen bahagia ini ialah dia akan datang bahagia seronok tadi ini dengan benda-benda yang lain. Tak. Allah sebut bahagia ini akan datang bila kita buat amal soleh. Di antara amal soleh yang akan kita buat, yang patutnya kita buat tambah hari raya hari ini, ialah kebaikan-kebaikan tadilah. Barulah akhirnya kita akan memandang bahawa kita bukan siapa-siapa. Kita adalah makhluk Allah, kita adalah insan, kita adalah manusia, supaya kita sedar benda ni. Bila amalan kunjung mengunjungi, kadang-kadang dengan sikap kita, kadang bila dia cakap dia tu nampak nadanya agak tinggi. Dan orang yang ada di depan kita ni, kita tak tahu siapa. Kadang-kadang adik-beradik kita pun 5-6 orang, contoh adik-beradik kan. Adik-beradik kita, bukan semua orang yang mampu, bukan semua orang yang orang yang orang kata FX ni kan. Orang ada setengahnya kadang kerja biasa. Mungkin kalau kita sendiri pun mampu, takkan kita nak tanya atau kita nak ceritakan benda yang sepatutnya kita janganlah calarkan image ataupun syariat hari raya tu. Kadang-kadang bila kita jumpa kan, kita bersembang dengan adik-beradik kita, kita tahu dia tak mampu, kita duduk bersembang, orang tahu tak, Turki tu seronok kalau hampir ni. Contoh Ustaz. Kau senang nak pergi Turki kan, contoh Ustaz. Dia kata, aku ni baru tempah kereta Mercedes ni, minggu depan aku sampai. Dalam bank ni banyak lagi tak bawa keluar ni. Jadi orang yang dengar, dia akan rasa, aku ni dah lah tak ada apa. Contoh kan. Lepas tu dia cerita, aku baju raya ni 5 pasang tahun ni. Sebab 10,000 penjemputan. Emas, gelang emas ni. Gelang emas aku ni ada lagi tak habis tu. Ada dekat rumah lagi, ada lagi. Duduk cerita. Tapi orang yang mendengar, dia akan rasa, aku ni tak ada apa. Kerja pun biasa-biasa saja. Jadi patutnya kita bersyukur dengan apa yang kita ada. Yang kita ada tu kita simpan lah. Jadi jangan pula kita cerita bahagia kita pada orang lain. Supaya dia tidak mendatangkan penyakit-penyakit ain ni lah. Ini yang penting dalam hidup kita. Sebab tu kita kena belajarlah sikit tentang bagaimana untuk meletakkan adab dalam kehidupan itu yang layaknya kita bawa. Inilah nilai syukur, nilai tambah ini supaya kita tidak memandang rendah pada yang lain. Nilai kerohanian yang ada, nilai spirituality dalaman manusia ini sepatutnya dia dibukarkan dengan konsep agama atau konsep ilmu yang dibawa ni. Jadi kalau kita memahami semua benda ini, kita akan menjadikan hidup kita tu lebih baik. Amal soleh, sedekah, amal jariahnya, kemudian solatnya. Ni hari kedua kan, kita dah tinggalkan Ramadan. Maka Ramadan yang kita tinggalkan pada hari kedua, sepatutnya kita belajar daripada ibrah yang telah kita lalui 30 hari bulan Ramadan hari itu. Sepatutnya begitu. Tetapi bila kita memandang orang, bagaimana kita nak menjadikan gembira ini sebagai satu tuntutan, iaitulah dengan cara bagaimana kita letakkan
elemen-elemen masyarakat, elemen-elemen agama, keilmuan, semua benda ini duduk dalam diri kita. Akhirnya lahirlah adab-adab, kesopanan, kebaikan yang supaya masyarakat kita akhirnya dapat patuh dan ikut dengan baik dan dengan betul lah. Jadi nak dilihat dengan konsep tarbiyah ini bukan satu benda yang senang dan mudah. Jadi tambah hari ini kan, kalau kita tengok generasi hari ini kan, jenis suka handset ni, ada pergi gadget kan, dia pergi orang, dia bukan tak bersempak sangat, tak ada introduce pun kadang-kadang kan. Dia pergi rumah, dia main game Mobile Legend. Dia pergi rumah orang pula, dia pergi duduk tengok televisyen orang pula. Dia best pula. Kucuk-kucuk petani kan. Contohlah, jadi dalam keadaan ini sepatutnya kita bawa anak, bawa isteri, bawa suami, kita tanya khabar. Apa khabar? Sihat ke? Lama tak jumpa ni, 2 tahun tak balik raya. Kan? Jadi kita tanya khabar, kita tanya apa keperluan dia. Jadi bersembanglah dengan cara yang baik. Dan satu lagi, kita tengok kadang-kadang amalan Perli Memerli ni pun berlaku juga. Betul Ustaz. Sangat banyak. Sangat banyak. Jadi duduk dalam kelompok keluarga, jiran, masyarakat, hindarkanlah budaya Perli Memerli ni. Supaya tadi kita nak datang raya dengan kegembiraan. Gembira. Jadi tak adalah istilah kita nak menidakkan hak orang lain. Disebut dalam satu kitab Al-Haqqu 'alal Haqq. Hak orang atas hak kita. Jadi setiap orang yang ada di sekeliling kita ni, dia ada hak masing-masing. Saya ada hak atas jiran juga ada hak atas saya. Kan? Jadi setiap di kalangan kita ada hak masing-masing, di atas hak masing-masing. Jadi bila kita kunjungi, kita jangan menidakkanlah pada hak orang lain. Mungkin kita orang yang berkemampuan, tetapi orang yang tidak ada kemampuan, kita perlu santuni ianya dengan kebaikan. Jadi bila kita jumpa, jadi semua orang kita nak hadirkan kegembiraan tadi ni. Tak apalah, kita dah himpun ramai-ramai 5-6 orang, adik-beradik, sepupu, sepapat kita ramai, mak betul apa semua. Akhirnya ada satu orang yang terasa, yang tak seronok, kurang durja. Kan? Kita duduk gelak ketawa, kita duduk cerita tentang baju-baju kita yang baru. Rupanya ada adik-beradik kita yang baju dia lama. Tanpa kita sedar. Kan? Dia pun tak tahu. Nak action lebih-lebih pun, kita pun Allah juga yang bagi. Yang maha memberikan rezeki. Tapi menarik bila Ustaz sebut yang Perli Memerli ni. Ni bila musim raya Ustaz. Ni memang soalan paling popular lah. Zaman dulu saya pun soalan macam ni. Soalan dia macam ni Ustaz. Kalau yang single, bila nak kahwin? Umur dah banyak. Yang dah kahwin pula, tak ada anak kan? Bila nak ada anak? Yang ada anak pula, bila nak tambah anak? Macam-macam lah Ustaz. Dia perli macam tu Ustaz. Jadi sampai ada orang tak nak balik raya lah macam ni. Nampak pula kan. Kadang-kadang dia letak body shaming tu kan. Gemuk dah. Itu memang selalu dengar. PKP tu saja. PKP dulu bukan 40 kilo ke? Dah jadi 40 kilo. Terperinci tu. Lepas tu dia tahun depan dia tak balik dah. Yang cakap tu macam guru saya. Betul kan? Jadi budaya macam ni kita hindarkan lah. Ni baru raya kedua. Tahun ini pula kita cuti panjang kan. Jadi banyak lagi tempat-tempat yang kita nak ziarah, yang kita nak kunjungi. Lepas ni kita nak hadir open house ataupun raya ketiga esok ni pun ada orang dah buat kenduri kahwin. Betul dah ada. Dah ada kan. Jadi untuk mengunjung menziarah ini, janganlah kita jadikan budaya ini sebagai budaya yang tak sihat. Yang ini orang tak nak ziarah dah. Orang bila kata orang duduk saja di rumah je. Baik tengok TV di rumah lagi sedang. Daripada pergi ziarah nak buat perkara yang sunat, mendatangkan pahala, jadi sebaliknya. Lebih baik duduk rumah. Dia buat rumusan macam tu Ustaz. Bermasa muka pula ya. Akhirnya satu hari nanti tak ada lagi dah amalan kunjung mengunjung. Tak kenal saudara Ustaz dia. Tak kenal saudara dah. Kadang-kadang sepupu tak kenal sepupu. Ya betul. Anak nakan, orang Kedah panggil anak nakan. Anak saudara tak kenal bapak saudara. Ini kita bimbang dalam masyarakat. Dan kadang-kadang duduk berhimpun sepupu pun nama dah tak kenal dah. Ya betul.
masing-masing dengan gadget, main telefon. Kan? Dalam grup WhatsApp, bukan main nampak rancang. Mana-mana berdonta gitu kan. Masa dalam grup, rancang. Di sana, di sini, di sana kan. Tapi, masa berjumpa, tak bercakap. Ya, betul. Bila dalam grup, dia hantar emoji macam ni, emoji macam ni, emoji gembira, emoji riang ria, kan? Update macam-macam. Tapi bila jumpa tak bercakap pun. Itu yang kita bimbang. Jadi bila berjumpa bercakap, tanya, dah mengaji apa, kalau sekolah agama hafal berapa Quran dah, bila nak pergi Mesir contohnya kan. Jadi tanyalah yang soalan-soalan yang bukan juga akhirnya boleh merendahkan seseorang itu. Allah Ta'ala. Ya, betul Ustaz. Menarik sekali Ustaz atas apa yang bincangkan pada pagi ini, Alhamdulillah. Dan Ustaz, ialah kita dalam hari kemenangan, kegembiraan, mesti ada hiburan. Tak ada salahnya, tapi mungkin ada hiburan yang mungkin kurang sopan dan sebagainya, berlebih-lebihan. Ialah seronok sangat kan baru berjumpa. Dan kita nak tahulah juga adab-adab dengan berhibur tu kena ada juga adabnya. Tapi insya-Allah selepas ini Ustaz akan jawabkan. Kita berehat sekali lagi Ustaz, dan para pendengar kita akan kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Radio IKIM. Wari-wari saya Radio IKIM kat Seremban 102.7 FM. Dengar ya. Tidak meminta doa ataupun balasan apapun kepada penerima sedekah agar pahala sedekahnya tidak berkurang. Ini orang yang punya kedudukan yang tinggi. Bahkan saya ingat disebutkan, pernah dikisahkan oleh Syed Muhammad Amin. Ketika bab sedekah ni saya rasa beliau sebutkan bagaimana Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika mana dia ada duit, dia bagi pada pembantu dia pergi bagi sedekah pada orang. Dan dengar apa yang mereka sebut. Ketika mana orang tu sebut, pembantu dia bagi, kemudian orang ni doakan. Maka kemudian bila mana dia balik jumpa dengan Sayyidatuna Aisyah, maka dia tanya, apa yang orang yang terima sedekah tadi sebut? Mereka doakan Sayyidah Aisyah dapat begini. Apa yang dilakukan oleh Sayyidah Aisyah? Dia doakan balik kepada orang yang telah berdoa tadi dengan doa yang sama. Kenapa? Kerana tidak mahu langsung apa yang dilakukan untuk Allah dibalas oleh manusia. Itu orang yang punya ketinggian penyerahannya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkinlah kita harapkan daripada sedekah kita dapat doa daripada orang-orang yang mereka itu dilihat oleh Allah dan sebagainya. Boleh tak? Boleh. Tetapi di sini kita nak bagi tahu, kalau orang yang benar-benar tinggi kedudukannya, maka tak mengharapkan sampai doa daripada orang lain. Ini hakikat ikhlas yang sangat tinggi. Perkara yang paling penting selepas iman dan ibadah ialah ukhuwah ataupun kasih sayang. Iman itu adalah benih, ibadah itu adalah pohonnya, kasih sayang itu adalah buahnya. Mudah-mudahan apabila kita menanam benih iman, insya-Allah akan tumbuh pohon ibadah, dan pada pohon ibadah itu akan berbuah, iaitu kasih sayang. Dan tanda ada kasih sayang dalam diri seseorang ialah apabila ada sikap menghargai. Apabila kita sayang diri kita, kita akan menghargai diri kita. Apabila kita sayang saudara kita, kita akan menghargai saudara kita. Artinya kasih sayang itu sinonim ataupun berkadar terus dengan sikap menghargai. Dengarkan seleksi lagu-lagu nasyid hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Pulau Pinang, Perlis, Kedah Dalangkau 89.0.
Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini. Bersama saya Mona Jasman dan Maslina Alias dan juga Wan Ruslili. Masih lagi dalam Sunnah Aidilfitri untuk raya kedua ni. Selamat raya kepada anda yang mungkin baru saja dengarkan kami sambil-sambil berhari raya, menjaga akhlak, menjaga adab, dan kita juga bercerita ataupun berkongsi berbincang berkenaan dengan raya, syariat ataupun adat bersama dengan tetamu istimewa kita hari ini, iaitu Ustaz Haji Nurul Aswan Nasrun. Ya, betul. Dan kita nak tahulah juga Ustaz, bila kita bergembira ni kadang-kadang lupa diri sampai berlebih-lebihan, berkegembiraan, berhiburan sampai 30 hari yang Ustaz kata tarbiyah Ramadan hilang sekelimat mata. Masya Allah. Terbang macam tu je. Macam mana Ustaz? Silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, satu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sebut sayusibu ummati daul umam. Rasulullah sebut bahawasanya umat aku ni akhir zaman nanti akan dilanda penyakit umat yang terdahulu, umat yang sebelum daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Hurairah tanya, ya Rasulullah, wa madaul umam, wahai Rasulullah, apa dia penyakit itu? Rasulullah sebut ada 6. Saya nak sebutkan satu aja. Ringkas, Rasulullah sebut al-ashar wal batar wat takatur wat tanajush wat tahasud wat tabaghut wat tahasud hatta yakun al-bab. Ada 6 perkara, tapi saya nak bawakan dalam Radio IKIM ni secara eksklusif pagi ni, sebenarnya raya kedua ni, dengan perkara pertama Rasulullah sebut al-ashar. Al-ashar ni maknanya penyakit terlalu banyak seronok, over happy, atau bahasa kita ni disebut dengan hedonism. Hedonism. Jadi dalam konteks kita beribadah, terutamanya sambutan hari raya Aidilfitri hari ini, nak seronok tak ada masalah, kita boleh bergembira. Memang ini sambutan yang Allah berikan untuk kita bergembira. Sebagai hadiah, tetapi Ustaz, jangan sebagai hadiah, Ustaz, ya. Sebagai hadiah pada kita umat Islam. Jadi jangan terlalu bergembira sehingga menidakkan bentuk syariat yang kita bincangkan pada awal tadi ni. Jadi dalam konteks kita gembiralah. Tapi jangan kegembiraan itu sehingga menghasilkan bentuk yang mendatangkan bentuk maksiat tadi. Gembira tapi mendatangkan bentuk maksiat. Contohnya gini lah, kita sambut hari raya, tapi dia mendatangkan maksiat dalam kehidupan dia. Seronok raya ni, tapi auratnya terdedah. Seronok raya, tetapi bersalaman dengan orang yang bukan mahram dia. Kan? Jadi raya seronok, tapi jagalah benda-benda yang dari sudut syariat itu. Janganlah sampai kita mendedahkan rupa bentuk badan kita sehingga menjadi tayangan tontonan pada orang awam. Baju mahal dah, tapi nampak aurat. Ya. Dan kemudian kita masukkan pula dalam media sosial kita. Kita fahamlah media sosial ni milik masing-masing, tapi jangan sampai bentuk elemen maksiat itu akhirnya apa yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan 30 hari ini, kita tak ada apa-apa kesan pun. Inilah yang Allah sebutkan dalam Quran, faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami jadikan amalan-amalan yang kamu buat macam debu yang berterbangan. Tak ada apa nilai. Kita puasa tapi tak ada nilai. Kita buat solat tak ada nilai. Kita keluar zakat tak ada nilai. Sebab apa? Sebab ada elemen maksiat di dalamnya. Ada riak. Kan? Kita baca Quran tapi ada riak di dalamnya. Tak ada nilai. Kan? Kita nak pergi beraya. Kita nak bagikan kebaikan. Tetapi ada unsur riak di dalamnya, ada unsur takaburnya, ada unsur ujubnya. Jadi ibadah yang kita lakukan jadi tidak ada kebaikan. Termasuklah bila kita nak gembira, tetapi jangan terlalu over happy. Jangan terlalu seronok sehingga mendatangkan kesan yang buruk dalam hati-hati kita. Contohnya hati-hati ini kena dijaga. Hati-hati kita. Imam Al-Ghazali menyebut maksiat yang ada dalam diri seseorang ni, dia ada dua jenis maksiat. Satu ialah maksiat batin.
Maksiat batin ni maksiat yang ada dalam hati kita, yang kita tak nampak, yang orang lain tak perasan, yang kita kadang-kadang tak boleh ditegur. Kalau maksiat zahir, yang kedua ialah maksiat zahir. Zahir ni maksiat yang kita nampak. Yang ini, kalau orang kita buat benda tak betul, kadang ada orang yang boleh tegur kita, ya, sebab nampak. Tapi maksiat batin ini yang kita bimbang. Sebab itulah para pendengar yang dikasihi sekalian, dalam konteks ini, sebab itulah kata para ulama meletakkan wirid istighfar itu, kalimah istighfar itu menjadi wirid selepas daripada kita salat. Sedangkan solat ini benda baik. Kita bagi salam, kita semayang 4 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, kan? Lepas tu kita bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian kita buat apa? Kita wirid dengan kalimah istighfar. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali. Sebab apa istighfar? Sedangkan kita bukan buat jahat pun. Kita sayang. Kan? Sayang tak istighfar. Kalau kita tengok benda tak elok, lainlah. Pergi bazar Ramadan, masa Ramadan dulu kan. Pergi tengok benda tak elok, kita pun astagfirullahalazim. Kan? Tutup mata tapi ni buka. Tangan buka, mata aja. Jadi dalam kaedah solat, kenapa para ulama meletakkan dan menjadikan wirid ini, istighfar ini menjadi wirid selepas solat? Sebab bimbang, takut-takut masa semayang ada elemen maksiat batin dalam diri. Kita rasa kita hebat. Oi, aku semayang tarawih 30 hari tu dia tak efek. Kan? 20 rakaat tu. 20 rakaat tu lagi. 20 rakaat. Lepas tu baca Quran pula. Mangkit pagi dia letak gambar Quran. Dia tangkap gambar Quran, dia buat dalam Instagram dia. Alhamdulillah, pukul 4 pagi. Dah anak. Ini elemen. Sebab tu dalam bentuk elemen maksiat ini yang tanpa kita sedar. Sebab itu kita banyakkan istighfar, mohon keampunan Allah, istighfar, astagfirullahalazim. Walaupun benda itu kadang-kadang pada kita rasa benda itu baik pun. Jadi balik pada soalan Datin Munajasman tadi, dalam keadaan dan konteks ini jangan kita terlalu seronok sehingga kita mengabaikan apa yang sepatutnya kita buat. Kan? Dalam konteks ni, hari raya hari ni contohnya, kita seronok nak beraya tapi sampai tak semayang. Ya, tak betul. Saya nak tanya juga. Tak semayang atau juga lengah-lengah kan? Lambat kan? Kotor. Ya, kotor. Macam kita raya pertama, kita pergi ziarah rumah maklum, rumah mak ngah, rumah pakcik, rumah patih semua kan. Tiba-tiba masuk Zohor, kita tak semayang. Pasal kalut makan. Senang lagi, pergi rumah maklum dia jamu laksa. Pergi rumah patih jamu bihun sup. Pergi rumah Pak Lang jamu nasi biryani. Ada cari nasi kan? Cari nasi. Akhirnya sampai pukul 4 tak boleh semayang lagi. Bahkan ada hari raya pertama pun, kemarin ni kita raya, hari raya pertama pun ramai orang yang dah tercundang ibadah solat dia. Solat sunat pergi. Tak payah tengok banyak lah. Kadang-kadang kan Meslina kan, kadang kita tengok kan waktu subuh pagi kita berhimpun di rumah saudara kan, ada yang balik kampung, balik rumah mak mentua, balik rumah mak dia. Bila contoh lah kan, bilik air tak banyak, orang yang duduk di rumah tu banyak, ramai. Kita bangun lewat. Kadang-kadang hari pertama kita tinggalkan Ramadan, kita dah kecundang dengan ibadah solat subuh. Solat subuh. Sebelum ni, Ramadan yang ada, kita boleh bangun pukul 5 pagi, kita sahur, orang Kedah kata sok, kan? Kita sahur pukul 5.30, habis pukul 5.30, habis sahur, kita start motor, start kereta, kita pergi masjid, kita semayang. Masuk aja 1 Syawal, kita tinggalkan semua tu, seolah-olah macam kita tak pernah bertemu dengan Ramadan. Ini raya kedua, kita nak pergi mengunjungi, nak pergi ziarah. Tapi maghrib kita duduk atas jalan lagi, tak semayang.
Kan? Kadang dia kata tak apalah Ustaz, kita qada aja. Dia. Jadi bentuk nak seronok lah, tapi jangan sampai kita memberikan kesan kepada diri kita, akhirnya dia memberikan benda yang tak baik, sehingga kan dia memberikan kesan, mendatangkan kesan dalam hati kita, dan akhirnya kita tak nampak apa-apa pun. Hasil tarbiyah madrasah Ramadan selama sebulan. Jadi sayanglah. Sayang. Ya, sebenarnya banyak lagi nak tanya Ustaz ni. Sebab kan bila Ustaz dah bercerita kita ni baru kita faham, ya Allah, banyak syariat yang kita dah tinggalkan sebenarnya. Adat tu yang kita utamakan. Terutamanya mereka yang sangat gila kan media sosial ni, nak sangat banyak followers, likers dan sebagainya ya. Tapi hari ini baru hari kedua. Jadi kita harapkan dengan apa yang kita bicarakan hari ini banyaklah pada diri kita sendiri dan juga semua pendengar, untuk kita betulkan. Raya kita ada lagi ni, esok ketiga sampailah sebulan ni. Terima kasih banyak Ustaz atas nasihat yang sangat-sangat bermakna, bernas untuk kami lah, terutamanya di studio ni, dan juga untuk sahabat-sahabat pendengar kita di luar sana. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz, dan mungkin ada ucapan daripada Ustaz untuk waktu ini, silakan. Pastinya. Silakan Ustaz. Terima kasih utamanya Radio IKIM kerana mengundang saya di konti pada pagi ini, insya-Allah. Dan terima kasih, dan saya ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri utamanya kepada sahabat saya lah, Puan Wan, yang saya kenal ni bukan di sini, tapi saya kenal dia di Tanah Suci. Dan alhamdulillah sampailah persahabatan itu sampai di Malaysia, dan insya-Allah sampai di radio. Insya-Allah. Dan insya-Allah saya juga kenal dengan Datin Mona Jasman, kenal dengan Puan Muslina alias Alhamdulillah. Jadi saya ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin, dan insya-Allah mudah-mudahan Aidilfitri yang kita sambut pada hari ini, mudah-mudahan ianya diletakkan sebagai satu ibadah dan menjadikan Aidilfitri ini sebagai satu tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pemilik kepada untungnya dunia yang kita sedang duduk pada ketika ini. Jadi saya ucapkan juga selamat Hari Raya kepada keluarga saya, isteri saya Puan Haji Hasniza Jusoh, kepada anak-anak saya yang bertiga itu. Saya sebutkan nama lah sebab ni sejarah saya di radio. Muhammad Akil Sakif dan Muhammad Amar, dan juga kepada semua ahli keluarga saya, keluarga mertua, ibu saya Puan Musalmah, dan ayah saya Nasrul bin Darus, dan semua pendengar-pendengar radio IKIM yang setia di radio. Dan hari ini kita menyambut Hari Raya yang betul, Raya yang penuh dengan syariat. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan menjadi insan yang lebih bertakwa setelah Ramadan. Dan kita semua ijazah tarbiyah Ramadan itu dengan nilai takwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semua orang saya doakan mudah-mudahan Hari Raya ini supaya semua kita bergerak masuk ke dalam syurga milik Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan terima kasih banyak Ustaz bersama kita pada hari ini Ustaz. Dan kami juga bertiga ni nak ucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin pada Ustaz dah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. InsyaAllah ada kesempatan kita akan jumpa lagi. Jazakallah ana kulla khair Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan terima kasih kepada para pendengar untuk anda terus setia bersama kami hanya di Radio IKIM. Inspirasi Euforia Islami. Pulau Pinang, Perlis, Kedah Langkawi, 89.0. Apa Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Best sangat. Datin Mona pun Alhamdulillah. Syukur sangat. Terima kasih banyak Ustaz atas perkongsian. InsyaAllah ada kesempatan kita akan jumpa lagi Ustaz. InsyaAllah. Kami jemput Ustaz, insyaAllah ada program. InsyaAllah.
secara bermanfaat berbagai segmen rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Hari Raya Aidilfitri kali ini, IKIM memberikan diskaun 15% bagi kesemua e-buku IKIM sempena promosi terpaling raya anjuran eCentral. Dapatkan koleksi e-buku IKIM yang menarik dan terhebat bermula 29 April hingga 8 Mei 2022. Untuk pembelian, layari je www.ikimniaga.my dan pilih e-book IKIM. Kemudian tekan pada buku yang anda inginkan dan anda akan dihantar ke laman sesawang eCentral. Untuk bantuan, WhatsApp je di 0115769540. Cepat, sementara promosi masih ada. Amalan bersedekah tidak terikat kepada umur, tidak juga kepada agama dan bangsa. Bersedekahlah dengan sedekah yang terbaik, khususnya buat saudara-saudara kita yang berada di Syria dan Yaman, yang kini amat memerlukan bantuan kita. Ayo zahirkan kebersamaan kita dalam kempen bantuan kecemasan Syria dan Yaman. Anjuran Aman Palestin sebagai satu cara memperkukuh tali persaudaraan. Layari www.jommenyumbang.com untuk pertanyaan lanjut. Bangkit, berjuang bersama. Dah solat? Dah, Mak. Apa, Sah? Tadi bukan main lawa lagi dengan lipstiknya, dengan foundationnya. Dah bersih saya cuci, Mak. Apa, Sah? Cepatnya. Jangan buat main-main lah. Tak sah wuduk nanti. Mak, Sah kan pakai Nuraisa. Nuraisa ni kan kosmetik mesra wuduk. Senang nak bersihkan dan nak tanggalkan. Apa, Sah? Nuraisa lah, Mak. Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa. Kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Sempena Hari Raya, IKIM mengadakan jualan istimewa buku-buku IKIM dengan potongan harga sehingga 50% bermula 1 Mei sehingga 10 Mei 2022. Layari sekarang www.ikimniaga.my atau di Shopee dan Lazada IKIM Niaga. Cari IKIM Jarak Niaga atau hubungi 011-5769-5400. Kunjungi segera sementara promosi masih ada. Pulau Pinang, Perlis, Kedah Dalangkau 89.0. Masjid Kapitan Kling, Pulau Pinang. Masjid Kapitan Kling yang terletak di Lebuh Pit adalah masjid tertua di Georgetown, Pulau Pinang. Masjid Kapitan Kling ini dibina pada tahun 1801. Seorang ketua kaum India Muslim dikenali sebagai Kapitan Kling, iaitu Chowdhury Mohuddin di Pulau Pinang adalah pengasas penubuhan masjid ini. Beliau telah memohon tanah dan mendapat kelulusan bagi pembinaan masjid tersebut. Keunikan masjid ini adalah di setiap sisi atap diletakkan hiasan seperti mahkota yang mempunyai hiasan jali, iaitu satu elemen seni bina Islam di India. Masjid Kapitan Kling memperlihatkan masyarakat Chulia telah berasimilasi dengan cara hidup Islam yang diamalkan dalam kalangan masyarakat Melayu, seterusnya menjadi mercu tanda Islam di Pulau Pinang. Inspirasi Inforia Islami, semuanya di IKIM. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى رواه البخاري. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian bersusah payah melakukan perjalanan jauh kecuali ketiga masjid, iaitu masjidku ini, yakni Masjid Madinah, Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Al-Aqsa. Dan telah menceritakannya kepada kami oleh Abu Bakar bin Abu Shaybah, telah menceritakan kepada kami dari Abu Al-A'la, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri. Dengan isnad ini hanya saja ia menyebutkan diperbolehkan untuk bersusah payah mengadakan perjalanan jauh ke 3 masjid. Hadis riwayat Al-Bukhari.